Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan fi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya. Sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami memohon dari-Mu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami memohon dari-Mu syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, Kau jadikanlah sudah hanya petunjuk. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilna ila nafsina tarfata 'ainin faslih sya'nina kullahu wa aslih bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis 37. Muka surat 178. Keadilan dan kurnia Allah. Okey. Kita tengok hadisnya ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan daripada Tuhannya, daripada Allah lah ya, yang berfirman, Inna Allah katabal hasanati wa sayyiati summa bayana zalik wa man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha wa amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan.
Itu hadisnya. Lepas tu saya nak share ni ya. Senang sikit baca Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Allah yang berfirman. Maknanya ini hadis qudsi kan? Apabila lafaznya dari Allah, apabila datangnya hadis itu dari Allah dan Nabi melafazkan firman Allah tersebut. Jadi hadis qudsi. Hadis qudsi ini dia tak samalah dengan Quran kan. Tak bolehlah kita baca hadis qudsi ini sebagai ayat Quran dalam solat. Dalam solat hanya Quran tulen. Quran sebenar. Hadis qudsi ini Allah memberikan teksnya kiranya kan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Firman Allah tu, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menerangkannya. Dia Allah kata, Allah menetapkan kebaikan, Allah menetapkan keburukan. Lepas tu keterangannya inilah. Sesiapa berhasrat mengerjakan kebaikan. Saya bolehkan kebaikan ni sebab dalam buku teks kita tu perkataan kebaikan tu tercicir. Boleh tambahlah ya dalam terjemahan tu. Namun tidak menjadi mengerjakannya. Sesiapa berhasrat mengerjakan kebaikan namun tidak jadi mengerjakannya. Maknanya niat nak buat kan tapi tak jadi. Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Maknanya dia dapat pahala dari niat dia tu, dari hasrat dia tu. Yang mencatat tu malaikat lah kan. Maksudnya mencatat di sisinya itu malaikat catatkan ia sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lepas tu, jika dia berhasrat mengerjakan kebaikan lalu benar-benar mengerjakannya. Niat nak buat kebaikan, lepas tu dia betul-betul mengerjakan apa yang dia niat tu. Allah mencatat nilai kebaikan itu 10 hingga 700 kali ganda. Bahkan berlipat ganda lagi. Dia ada dalam huraian tu. Yang tengok berlipat ganda tu ada ayat, ada hadis ya, yang dikemukakan oleh penulis kitab rujukan kita ni lah ya. Muka surat 140. Ini adalah sebuah hadis qudsi yang memuatkan khabar gembira dan harapan yang besar terhadap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Hadis ini memberikan harapan dan dorongan untuk kita lah ya, sebagai hamba-Nya, sebagai umat Muhammad ya, untuk bekerja keras dengan terus melakukan muraqabah. Muraqabah ni pengawasan ya. Muraqabah ni kalau kita perasan malaikat ada dua kan, raqib dan atid. Raqib tu dia mengawasi kita lah. Malaikat raqib kan? Mengawasi kita, mengawasi yang maknanya dia akan catat yang baik kan. Atid mencatat yang tak baik ya. Okey. Melakukan muraqabah kepada Allah. Maknanya muraqabah ni merasakan diri sentiasa diawasi serta diperhati. Dengan lain-lain perkataan, jadi takutlah nak buat dosa.
Sebab kita rasa sentiasa diperhati dan diawasi. Okey. Perbuatan yang baik, huraian seterusnya ya. Semua perbuatan yang baik mendapat balasan 10 kali ganda atau 100 kali ganda atau 700 kali ganda mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya. Ni yang saya kata dari dalil tadi ya. Yang 10 lah, yang 100 lah, yang 700 lah ya. Yang 10 ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artinya barang siapa melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali ganda amalnya. Niat satu dah. Bila buat 10 lagi, dah 11 kan? Lepas tu firman Allah lagi, tadi tu surah Al-An'am ya, ayat 160. Firman Allah lagi, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Nafkah ni biasa disebut infak lah ya, ataupun sedekah ataupun wakaf kan, yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 261 Saya bila terjumpa ayat ni kan, biasa yang menerangkan tu sebut padi lah, padi. So ulas padi kalau disemai dia tumbuh. Bila tumbuh, ditanam. Bila tanam, dia menghasilkan buah. Bila menghasilkan buah tu, dia ada tangkai-tangkai kan. Setiap sebatang padi yang hidup itu mengeluarkan setangkai buah. Setangkai buah tu banyak biji-biji padi tu dalam setangkai tu. Jadi saya terbayang padi lah ni bila ayat baca ayat Al-Quran kan. Dia kata pada jalan Allah dan serupa dengannya sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Sebab padi ni kan, bila dah 100 biji itu, lepas tu jadi benih pula. Jadi benih pula kan, memanglah berangkai-rangkai. Itulah yang akhirnya berganda-ganda. Kalau kita ibaratkan itu sebagai ganjaran daripada Allah, berganda-ganda ganjaran Allah ya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Lepas tu ada lagi hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang lelaki datang dengan membawa unta yang diikat hidungnya lalu berkata, "Ya Rasulullah, unta ini saya berikan untuk keperluan fi sabilillah." Rasulullah menjawab, "Kamu akan mendapat 700 ekor unta yang turut diikat hidungnya pada hari kiamat kelak." Dia beri satu unta, tapi Rasulullah kata dia akan dapat pada hari kiamat nanti 700. Sebab niat itu fi sabilillah. Itu yang kita macam wakaf, dirikan masjid ke, surau ke, madrasah ke, apa nama itu, yang ma'had tahfiz ke kan. Itu fi sabilillah lah semua tu kan.
insya-Allah ya. 1 diberi 700 ganjarannya. Okey. Ibnu Khalaf yang dikenali dengan nama Ibnu Basar mengarang kitab Al-Ifsah. Dalam salah satu kenyataannya mengatakan, sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengganti singkatnya umur itu dengan melipat gandakan pahala amalnya. Ya Allah, hai. Kita ni yang dah dokek nak 70 pun ramai dah kan. yang 70 pun ramai dah. Yang lebih 70 pun ada juga kan. Jadi bila share lah kan, bila ya Allah, hai. Sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu Taala mengurangi umur umat Muhammad SAW, Allah Subhanahu Taala mengganti singkatnya umur itu dengan melipat gandakan pahalanya. Maknanya memang berganda-ganda lah. Ya, kebaikan yang kita buat. Ataupun suruhan Allah yang kita buat. InsyaAllah Allah ganti singkatnya umur kita itu dengan melipat gandakan pahala amal. InsyaAllah. Assalamualaikum Aku. Nak tambah sikit tentang pahala ni. Ya. Dengar ceramah Ustaz Dasuki tu, dia kata ada hadis Abu Hurairah, dia kata Allah akan lipat gandakan pahala tu sampai 1 juta kali ganda. Masya-Allah. Dan hadis yang kedua tu Abu Hurairah juga. Kata Allah akan menggandakan setiap kebaikan itu kepada 2 juta pahala, 2 juta kali ganda. Masya-Allah. Dan itu dalam kitab Rahsia Kematian dan Alam Barzah. Kalau YouTube, kalau dalam Facebook ada dalam Raudah in My Heart lah, tiap-tiap hari Rabu. Jadi Ustaz tu gunakan kitab tu lah. Jadi saya pun baru dengar 1 juta kali ganda dan 2 juta kali ganda. Terlalu banyak. Itu je nak share. Terima kasih. Terima kasih Kamaria. Dia banyak refer, banyak rujukan ni. Terima kasih ya. Untungnya kita jadi umat Muhammad. Umat Muhammad lain dari umat Muhammad tak dapat macam yang kita dapat. Alhamdulillah. Seterusnya hadis ni kita tengok balik terjemahannya. Dan sesiapa berhasrat mengerjakan keburukan namun tidak jadi mengerjakannya, Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Tadi dia berniat kan, berhasrat mengerjakan kebaikan, Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Yang ni niat mengerjakan keburukan tapi tak jadi mengerjakannya, sama macam catatan Allah kebaikan yang seseorang itu niatkannya. Allah mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Bercadang, teringin, terlintas di hati nak buat keburukan tapi tak jadi. Tak jadi, istighfar lah kan, astagfirullah. Maka Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Yang sempurna. Lepas tu, dan jika dia berhasrat mengerjakan keburukan, lalu benar-benar mengerjakannya, Allah hanya mencatat satu keburukan untuknya. Allah tak gandakan. Kan? Kecuali, ada kecualinya ya. Ni kita tengok huraian muka surat 181 yang bawah kotak tu. Perbuatan buruk.
semua perbuatan buruk hanya dicatat satu keburukan dan tidak dilipat gandakan. Firman Allah, "Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Artinya, dan sesiapa yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini sama maksudnya dengan terjemahan tadilah kan? Okey. Tapi yang bawah tu tengok. Tetapi keburukan boleh mendapat balasan yang lebih besar pada 3 keadaan. Maknanya dia niat nak buat yang buruk, lepas tu dia buat sungguh, kan? Kalau dia buat sungguh, kalau salah satu daripada 3 ni ataupun 3-3 ni, ya, contohnya dia melakukan keburukan pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni, bulan haram tu apa-apa dia? Bulan-bulan haram, apa main bulan ni? Rajab, Rejab. Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram. Satu lagi? Rajab. Rejab ya. Rejab, lepas tu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi 4 bulan tu, bulan tu lah yang dia nak buat bona keburukan tu. Maknanya dia mencabar, kan? Kalau orang tu niat nak buat jahat, lepas tu dipilih bulan-bulan haram tu yang dia nak buat jahat tu, maknanya dia mencabar Allah. Maka orang ini mendapat balasan yang lebih besar. Tadi tu kalau dia niat, lepas tu dia buat, Allah catat satu je dosa dia, kan? Satu dosa. Tapi kalau dia buat salah satu daripada 3 ni, atau ketiga-tiganya, dia akan dapat balasan yang lebih besar. Maknanya bukanlah catatan tu satu saja. Bertambahlah pula. Okey. Yang kedua, melakukan keburukan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pergi Mekah, lain cerita. Kan? Orang pergi Mekah nak tobat, nak buat amal baik. Kan? Buat apa-apa yang perintah Allah, kan? Dan ialah niat kita tu memang nak buat yang baik-baik lah, yang orang suruh, dan tinggalkan yang Allah larang. Tapi dia ni pula, dia pergi ke Mekah tu nak buat benda-benda yang Allah larang. Maknanya dia akan berganda lah. Dia sebut sini tak berganda, dia sebut mendapat balasan yang lebih besar, kan? Mendapat balasan dari dosa yang dibuat tu lebih besar. Yang ketiga, orang yang melakukan keburukan itu tinggi makrifatnya dan hampir dengan Allah. Maknanya bila dia berani buat benda yang dilarang oleh Allah tu, dia beranggapan dia dapat lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Jadi maknanya dia dapat kehebatan kerana apa? Kerana dia berani dan buat apa yang Tuhan larang. Ni dahsyat betul lah ni. Itu yang macam dia ngaku dia Tuhan, kan? Dia ngaku dia Nabi. Tu semua benda dia kata darjat dia tinggi, makam dia tinggi. Tinggi makrifatnya. Makrifatnya maknanya macam wali lah, tapi wali berdosa. Bukan wali lah maknanya, kan? Jadi 3 benda ni
balasan yang lebih besar. Bukannya maaflah kawan-kawan. Tadi tu saya fikir saya dah charge ya. Tapi dah terabai. Dah tak bunyi. Itulah. Apa nama ni? Min nak ambil gambar? Nak ambil gambar dulu, tunjuk muka dulu. Sebab Kak Bibik nak keluar. Nak keluar nanti pukul 9. Ni ambil gambar dulu. Dah tunjuk muka, Yatimah. Okay, 1, 2. Ada tambah orang. Mei tunjuk muka Yatimah, Kia, Siti Ana. Sorry lambat aja ni Kak aku. Yatimah, Rokia, Mei tunjuk muka. Kau nak ambil gambar? Saya tak dengar. Tak apalah sebab saya dah tukar laptop ni. Kia? Tanya. Tak ada spastik. Tak ada berasi. Dia dah berair telur tu kan takut. Dia basi dia telur ni mak masak pagi kan. Mak masak telur. Okey, sampai mana saya cerita tadi? Sekejap. Muka surat 181. 1, 2, 1. Berazam untuk melakukan kebaikan. Okey, ada tajuk kecil ke bawah dia tu. Berazam untuk melakukan kebaikan. Azam yang dimaksudkan hendaklah bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Bukan sekadar lintasan pada fikiran sahaja. Itu maksud berazam. Abu Darda berkata, sesiapa yang ketika hendak tidur berniat untuk melakukan qiyamul lail, akan tetapi ia tidak terbangun hingga subuh, maka baginya pahala daripada apa yang telah diniatkannya. Hebat. Tapi bukanlah ni niat ni, tak ada nak bangun dah. Itu bukanlah niat, memang niat tak nak bangun lah kan. Aku Ya. nak reverse ke belakang sikit boleh tak? Boleh? Yang tadi Kak aku cakap yang tentang keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlampau misal kata mengaku sebagai Nabi dan Tuhan. Tapi dalam kitab ni dia kata kejahatan tu akan digandakan jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Contohnya isteri-isteri Nabi. Kalau dia melakukan perbuatan kecil akan dilipatkan 2 kali ganda. Maknanya ada tambahan lah dari apa yang kita dah sebut tadi. Pahaman saya tu apabila
semua kejahatan tu dibuat di Mekah. Macam di Mekah misalnya dalam Masjidil Haram tu kalau kita buat solat 100,000 kan, balasan kan. Kejahatan pun kalau buat macam tu juga digandakan. Bukan itu memang betul. Itu tempat haram digandakan. Satu waktu bulan haram digandakan. Jadi ada 3. Tiga tu. Yang kejahatan kalau dibuat digandakan. Ialah satu tempat itu Masjidil Haram di tanah haram. Yang kedua bulan-bulan haram yang 4 tu. Yang ketiga dalam kitab ni ialah itulah kalau dilakukan oleh macam orang yang tinggi martabatnya seperti isteri-isteri Nabi. Yalah dia lebih berganda lah. Sebab dia macam tadi dalam kitab ni dia kata golongan yang tinggi makrifat atau al-muqarrabun kan. Jadi mereka ni golongan yang faham tentang tentang agama dan sebagainya, tapi bila mereka melakukan kejahatan maka mereka akan dilipat gandakan. Orang akan ikut dia kan, orang lebih percaya pada dia. Akan ramai ikut dia yang buat keburukan. Tu denda dia lebih besar lah katnya kan. Dia besar lah dosanya bagi dia. Orang yang tinggi makrifat. Berbeza dengan orang biasa. Orang awam Orang awam. Kalau saya buat jahat 1, tapi Ustazah kalau buat jahat dapat 2. Ada yang akan jadi ikutan. lagi takut tu. Kalau leha pula lebih banyak ilmunya apa sama? Saya 1 je. Allahu akbar. Maaf, sorry. Dalam diri sini. Okey, kita sambung ya. Okey. Yang bawah kotak muka surat 182. Jika seseorang berniat baik lalu melaksanakannya, hal itu bererti dia telah keluar daripada lingkup niat lalu menjelma kepada amal. Niat baiknya ditulis sebagai satu sebaiknya kan ni kebaiknya. Niat baik ini ditulis sebagai satu kebaikan. Niat baiknya ditulis sebagai satu kebaikan. Kemudian perbuatan baiknya digandakan. Kalau dibuat digandakan. Semua bergantung pada ikhlas atau tindakan niat pada perbuatan masing-masing. Macam tadilah. Satu niat baik tu dah 1 dapat kan. Buat 10 dapat. Jadi 11 dah. Macam tu kan. Tapi kalau yang berganda sampai 100 sampai 700 tu maknanya berganda-ganda lah. Okey. Kalau berniat pula melakukan dosa, tajuk yang berikutnya tu kan. Jika seorang berniat melakukan dosa namun tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat sebagai satu kebaikan penuh. Jadi, maknanya dia cancel nak buat tak elok tu. Sebenarnya jika seseorang berniat melakukan dosa namun tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat sebagai satu kebaikan penuh. Pasal dia tak buat. Dapat pahala tak jadi buat yang tak baik. Pahala pasal tak jadi buat, bukannya niat buat jahat tu. Tapi tak jadi buat niat jahat tu. Niat jahat tu tak jadikan kenyataan dibuat. Tak dilakukan. Malah membatalkan niat untuk melakukan dosa semata-mata kerana Allah dianggap salah satu amal soleh, iaitu mendapat keredaan Allah. Tetapi membatalkan niat untuk melakukan dosa kerana takut kepada manusia, risiko dan sebagainya tidak dicatat sebagai kebaikan. Malah berdosa kerana telah mendahulukan rasa takut kepada manusia daripada rasa takut kepada Allah. Dan tak jadilah nampak ada orang, nanti apa kata orang. Tu maknanya kerana manusia lah tu. Kan? Kalau kerana Allah tu dia tak jadi tu, dia terus beristighfar. Maknanya dia ingat Allah lah kan. Astaghfirullahaladzim. Katalah dia niat nak buat tak elok, lepas tu dia ingat kok orang katalah, orang nampak lah apalah kan.
cepat-cepatlah beristighfar kan supaya dia tak jadi buat jahat tu sebab manusia. Beristighfarlah untuk tutup apa yang kelemahan telah dilakukan tu. Okey. Ni gambar depan Kaabah ni kan macam selfie lah, betul tak? Ya. Sebab patutnya Hajar Aswad ni penjuru tu lah kan, kita nampak penjuru tu kan. Penjuru lepas tu kan pintu Kaabah kan. Patutnya orang yang bertawaf ni muka ngadap ke kita ni. Kan? Tak, Jadi ini gambar apa? selfie tapi yang tukang selfie tu dia tak masukkan muka dia. Tak nampak macam orang ni zaman dulu kan suka menatak-natak Kaabah tu. Dia ambil lah gambar tu dari belakang. Ini bukan orang tawaf ni. Orang ni nak mengerumun untuk apa? Untuk Hajarul pegang Aswad Kaabah. ke pun. Tentang nak pergi Rasanya dia Hajarul nak cium. Aswad. Dia nak cium Hajar Aswad ni. Dia beratur. Orang ramai-ramai menuju ke situ. Tak, dia sebelum Hajar Aswad tu. Ya, ya. Yelah, tapi dia bukan tawaf. Bukan tawaf tu dia. Dia nak memegang Kaabah. Dia nak kucup Hajar Aswad. Dia nak kucuk Atau Hajar nak Aswad. berdiri, nak berdoa ke apa tu? Depan pintu Antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, apa nama tempat tu? Multazam tu. Multazam tu nak berdoa kat situ kan. Orang Dia nak kan? itu. Boleh jadi jugalah orang lain lah ambil gambar ni. Orang lain ambil ni dari Tapi saya belakang. terfikir kan, ini selfie ke apa? Sebab selfie selalu terbalik kan. Gambar tu terbalik. Okey. Seterusnya, tapi tulisan kat gambar ni tawaf keliling Kaabah je lihat. Salah. Bukan tawaf tu. Tawaf terbalik tu. Tawaf terbalik. Ya. Okey, lain-lain pengajaran daripada hadis. Satu, malaikat mengetahui apa yang diniatkan oleh manusia. Malah dia nak catat kan? Niat baik ke, niat tak baik ke, mau malaikat tahu dan dia catat. Yang kedua, sentiasa berharap untuk membuat dan mendapat kebaikan ialah amalan ahli syurga. Sentiasa berharap untuk membuat dan mendapat kebaikan ialah amalan ahli syurga. Yang ketiga, rahmat Allah terhadap hamba-Nya sangatlah luas. Pengampunannya mencakup semua dosa dan pemberiannya tidak ada habisnya. Itulah rahmat. Sebab itulah kita mohon redha dan rahmat Allah kan. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira bahawa berfikir untuk melakukan maksiat itu sebagai satu dosa. Allah tidak mengira bahawa berfikir untuk melakukan maksiat itu sebagai satu dosa. Okey. Yang kelima, berfikir itu macam niat juga kan? Tak dikira sebagai dosa. Yang kelima, seorang Muslim hendaklah sentiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Okay. Yang keenam, ikhlas dalam ketaatan dan dalam rangka meninggalkan maksiat ialah kunci untuk mendapatkan pahala. Ganjaran apabila melakukan kebaikan berlipat kali ganda, tidak seperti melakukan keburukan dan dosa hanya sekali sahaja. Lepas tu selesailah hadis 37 tu kan? Ya. Hadis 38 pula. Saya dah tak dapat dah tunjuk apa yang saya sediakan ni. Tapi nanti saya, insyaAllah saya akan forward ya. Cuma hadis 38 ni kan kawan-kawan. Saya baca terjemahan kan. Ya Allah susahnya nak faham. Kan? Jadi saya refer ni hadis yang Usim keluarkan ya. Saya refer yang ni. Alhamdulillah saya dapatlah sediakan
dapatlah sediakan nota PowerPoint ya. Ingat tadi itu dapat nak tunjukkan. Abang nak sedia baju kan. Abang tengok ada air banyak kan. Itulah bocor. Dah tutup. Okey. Jadi kan dalam PowerPoint yang saya sediakan ni, insyaAllah saya akan forward kepada dalam grupnya. Saya nak baca yang saya sediakan dalam PowerPoint ni lah ya. Tajuknya pun yang ini memang sedap lah. Sedap. Hadis 38 ni, kalau tajuk dalam buku ni, dia tulis kedudukan wali Allah dan amalannya. Jadi kita nampak, oh wali Allah macam tu kan. Sebab hadis ni pun hadis kursi ya. Kedudukan wali Allah dan amalannya. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Ini terjemahan yang saya ambil dari kitab hadis Usim ni ya. Maknanya kita senang fahamlah ya. Sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Allah isytihar perang ya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya tidaklah tu biasanya disambut dengan melainkan kan. Tapi dalam terjemahan ni mana-mana kitab pun saya rujuk, perkataan melainkan tu tak ada. Tapi kalau nak mudah faham, kita tambah melainkan tu selepas mendekatkan dirinya kepada aku tu, kita tambah sendirilah. Untuk mudah faham ya, melainkan dengan suatu yang lebih aku sukai daripada suatu yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya Allah suka kepada hamba-Nya yang mendekatkan diri kepadanya dengan cara dia melakukan apa-apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Okey? Dan seterusnya, selain daripada seseorang itu melakukan yang Allah fardukan ke atasnya, dia juga senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan perkara sunat. Tadi tu perkara fardu kan, yang ni perkara sunat, sehingga aku mencintainya. Tadi tu dia kata dia suka kan, Allah suka sebab melakukan fardu. Tapi bila melakukan yang sunat-sunat juga, iaitu sunnah Rasulullah kan, maka Allah akan mencintainya. Kalau buat yang fardu je Allah suka. Tapi kalau tambah lagi dengan yang sunat-sunat, yang perintah Rasulullah kan, Allah akan menyintainya. Bila Allah menyintainya, maka aku adalah, kata Allah, yang pertama pendengarannya, orang yang dah dicinta itu, yang dia mendengar dengannya. Maknanya Allah transfer pendengaran Allah itu kepadanya. Maknanya dia dapat tahu, dia dapat dengar kan. Penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maknanya Allah transfer pendengaran. Maka akulah, katanya, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Tadi tu maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maka akulah tangannya yang dia memukul dengannya. Maka akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Maka akulah
Bukan. Yang ini bukan jika dia meminta kepadaku, nescaya akan aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan dariku, nescaya aku akan melindunginya. Inilah dia wali. Nah, inilah dia amalan-amalan wali yang dikasihi dan yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nak menerangkan pun tentu ialah pakai terjemahan yang saya dapat sampaikan. Nah, dan kita boleh rujuk sekarang muka surat 187, huraian yang terdapat dalam buku teks kita. Siapa wali Allah? Wali Allah ialah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, allazina amanu wa kanu yattaqun." Artinya, ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih, iaitu orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Orang yang wali-wali ni dia sentiasa tenang, tabah dan tak ada apalah yang dia takut, hanya Allah kan. Itulah kehebatan ahli sufi di sisi Allah. Okay. Rukun untuk mendapat taraf kewalian, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua bertakwa. Takwa ni maknanya sebenar-benar takwa lah. Macam yang disebut, lagi sekali lah saya sebut macam yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Dengan lain-lain perkataan, dia beriman dan mengamalkan semua rukun-rukun Islam. Ya. Lepas tu, darjat umat Islam dalam Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, orang tu menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri ni ialah umat Islam yang bergelumang dengan dosa. Dia Islam tapi buat dosa je. Maknanya dia menzalimi diri sendiri. Yang kedua, golongan pertengahan. Golongan pertengahan ni iaitu orang yang menunaikan kewajipan dan menjauhi larangan. Mana apa yang Tuhan suruh dia buat, apa yang Tuhan larang dia tak buat. Pakai tu je lah. Jadi dia ni pertengahan. Tetapi satu lagi, sentiasa berada di barisan hadapan. Dalam melaksanakan kebaikan, dia di barisan hadapan. Tidak terbatas melakukan kewajipan, berlumba-lumba melakukan sunnah. Inilah dia yang taraf wali ni, yang nombor 3 ni. Bukan sahaja menjauhi yang haram, malah berlumba-lumba menjauhi makruh. Yang makruh. Boleh tambah di situ. Dan yang syubhat ya. Yang syubhat pun dia jauhilah. Yang makruh dia tak buat. Dia berlumba-lumba buat yang baik. Yang syubhat pun dia tak buatlah. Mereka inilah yang dimaksudkan sebagai wali-wali Allah. Maknanya dia sentiasa dalam peliharaan Allah kan. Yang dia dengar tu Allah transfer kepada dia lah kan, yang dia cakap ini apa. Sebab tu wali-wali ni kan, yang memang tinggi darjat ni, dia dapat tahu apa yang di hadapan yang akan berlaku maknanya, tapi orang biasa-biasa tak dapat. Itulah kehebatan dari Allah. Lepas tu amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal, melakukan perkara yang diwajibkan Allah. Yang kedua, meninggalkan perkara yang diharamkan Allah. Yang ketiga, solat. Yang keempat, keadilan pemimpin terhadap orang pimpin. Itulah masuk. Okey. Lepas tu, mendekatkan diri dengan Allah. Macam mana nak mendekatkan diri dengan Allah ni? Sebab dalam hadis tadi ada sebut, hamba-Ku bertakarrub, iaitu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perbuatan fardu yang aku sukai, yang aku perintahkan kepadanya. Menyatakan bahawa yang sunnah tidak boleh didahulukan daripada yang wajib. Maknanya buat yang wajib dulu.
Yang sunat, yang sunat tu mengiringi yang wajib. Suatu perbuatan yang sunnah mestinya dilakukan jika yang wajib sudah dilakukan dan tidak disebut menjalankan sunnah sebelum yang wajib dilakukan. Lepas tu ada yang timbul macam mana nak pergi umrah kata dia haji belum buat lagi. Haji tu fardu ain, umrah tu sunat muakkad ya. Tapi umrah ni ada wajibnya juga. Kali pertama wajib kan umrah. Maknanya memandangkan apa nama ni keadaan Arab Saudi telah menentukan apa nama tu tak pandai nyebut perkataan tu. Yang dihadkanlah bilangan dari setiap mana-mana negara kan. Kota tak pandai nyebut dia. Telah menghadkan kota untuk sebuah negara. Jadi dengan sendirinya kita dah terhalang untuk pergi menunaikan haji walaupun kita dah cukup syarat-syarat mewajibkan haji itu. Oleh kerana adanya kota, maka kita jadi terhalang, tak dapat pergi. Kan? Jadi yang sedemikian itu tentulah umrah lah pilihan kita, betul tak? Sebab umrah ni hukumnya wajib juga kali pertama pergi. Tapi kalau lebih dari kali yang pertama tu dah tak wajib dah lah. Okey. Maknanya sekurang-kurangnya kalau lah apa namanya ni hayat berakhir sebelum dapat menunaikan haji kerana adanya kota nama tak naik ya walaupun apa namanya ni syarat-syarat yang lain cukup. Jadi warislah yang bertanggungjawab untuk buat haji apa namanya tu? Badal haji. Dia cukup syarat semua tapi kerana kota tak ada dan dia meninggal dunia, maka waris sebelum bagi pusaka harta si mati itu peruntukkan untuk orang lakukan badal haji. Badal haji ni syaratnya pula orang yang nak buatkan haji untuk si mati itu dia mesti telah mengerjakan haji yang fardu ke atas dirinya sendiri. Jangan pula apa namanya ayah dah tak ada katanya dia lah pergi tapi dia belum haji untuk diri sendiri, tak boleh ya. Dia kena sendiri dah mengerjakan haji. Maknanya kita boleh upah orang personal dari Malaysia pun boleh. Sebab duit dia banyak kan? Duit dia banyak, upah orang dari Malaysia personal. Tapi syaratnya orang tu dah mengerjakan haji terlebih dahulu. Tapi itu pun bergantung kepada jugalah. Bergantung kepada kota jugalah kan, terlibat kota jugalah. Yang lebih mudahnya kalau nak buat tu upah orang tu yang dah berada di Mekah atau di Madinah tanah haram, haramain. Sebab kalau tak buatkan badal haji tu kesianlah dia kan, masa dia tak dapat mengerjakan haji atas dirinya sendiri. Okey. Sampai mana tadi ni? Dah habis? Ustazah, tanya. Kalau umrah, orang tu memang belum buat haji tapi ada pula nak buatkan umrah. Dia dah meninggalkan nak buatkan umrah. Wajib ke? Boleh. Sedang umrah tu katanya sunat. Kena buat haji dulu, lepas tu baru umrah yang pertama tu yang dikata wajib. Tapi dia belum buat haji. Dia buat nak dibuatkan umrah untuknya, badal umrah. Macam kita ni tak? Kita wakaf. Kita buat wakaf untuk mak kita, ayah kita yang dah tak ada. Walaupun dia tak pernah buat wakaf pun sebelum tu. Ni macam tu lah kot. Tak ni cerita haji dengan umrah kan sebab yang ni yang Datin sebut tadi umrah. Kalau umrah ni
Entahlah, saya rajin buat yang anu tu. Rajin buat kalau pergi umrah kan. Adalah niatkan untuk siapa-siapa. Yalah. Kalau orang tu dah buat haji, tu tak ada hal lah, Ustazah. Yang tak pernah buat haji lagi, tapi dia dah meninggal lah. Macam atuk kita, nenek moyang kita dulu mana ada buat haji kan. Atuk nenek moyang saya tak ada buat haji. Lepas tu kita buat umrah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kan kita niatkan pahalanya untuk mereka kan. Saya buat tu. Itu insya-Allah. Tapi ni yang buat badal betul. Badal ni maknanya satu orang tu kita upah dia buat. Kan? Di sana tu. Itu tak ada lah dalam pengetahuan saya tu. Tapi memang saya rajin buat. Pasal orang tu tak buat haji kan? Kalau haji, Kena buat haji untuk diri dia dulu. buat haji untuk dia dulu lah, badal haji lagi. Kalau badal haji tu faham Ustazah. Badal haji memang boleh Yalah, buat. kalau dia tu kita dah buatkan badal hajinya. Lepas tu nak buatkan pula, bolehlah buatkan umrah pula pasal Datin kata dia nak kena ada haji dulu. Kena ada haji dulu, buatkan badal haji dulu, lepas tu baru buat badal umrah kan. Tapi tiba-tiba orang ni pula dia kata tengok orang pergi umrah, tolonglah buatkan badal umrah. Ada umrah. Boleh. Dengan syarat dia dah buat. Badal haji belum buat. Jadi macam mana tu? Tu yang saya tanya tu. Kalau memang kena buat haji dulu, buatlah badal haji dulu. Patutnya buat badal haji dulu. Ini Kalau ada orang nak minta buatkan tu, kita tanyalah dia ni dah haji ke belum. Yang ini kakak saya sendirilah, bang ipar saya dah meninggal kan. Masa saya pergi buat umrah itu bulan 12 tu, dia suruh saya buatkan badal untuk arwah suaminya kan. Untuk umrah. Saya kata dia ni kena buat badal haji dulu. Baru buat badal umrah. Tak boleh tiba-tiba buat badal umrah. Umrah ni sunat. Dia wajib kena buat haji dulu. Umrah yang pertama wajib. Itu seiring dengan haji. Itulah tak ada hal lah kan. Dekat. Okey, seterusnya hadis yang ke-39 ya. Hadis yang ke-39 ni pendek ya. Daripada Ibnu Abbas. Kesulitan yang dipermudah. Tajuknya kesulitan yang dipermudah. Ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawazari an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengambil kira ataupun mengampun. Allah tajawazali an ummati al-khata'. Ini pun terjemahannya ni saya rasa keliru lah. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kerana-Ku daripada umatku. Amal-amal dilakukan kerana tersilap. Apa nama ni? Saya ambil dari tu jugalah, dari ni kan. Dia kata macam ni, sesungguhnya Allah tidak mengambil kira dan bracket mengampun untukku dari hal umatku kerana umat ni tersilap, terlupa dan sesuatu yang dipaksa ke atasnya. Orang suruh dia buat tapi orang paksa dia buat tu. Jadi dia tak berdosa lah maknanya. Allah memberi keampunan. Ini pun umat Muhammad je dapat. Umat Muhammad je dapat ni. Maknanya kan tersilap lah. Kan? Yang tersilap tu maknanya benda tu memang dilarang. Dia tersilap. Kan? Allah ampunkan. Macam terlupa. Ingatkan dah semayang dia. Lupa tadi. Tak semayang lagi. Katalah mana-mana fardu kan. Jadi qada lah. Kan? Maknanya tak adalah tauhid benda tu berdosa. Kan? Sebab dia terlupa. Tapi kalau sahur lupa, tak adalah pula nak qada sahur kan? Ya, tak lama lagi nak sahur. Ya.
Tahu lupa tak apa niat tu penting. Niat tu penting. Betul lah. Lah lupa pula nak sahur. Tuhan ampunkan ni, tak bersahur ni. Sahur lah. Dah pukul 8 pagi. Tak boleh lah macam tu kan. Nanti nak qada apa sahur dia. Okey. Hadis ini huraian kita tengok 191. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini mempunyai manfaat yang menyeluruh kerana terdapat 3 perkara yang dibicarakan dalam hadis ini sering dijumpai dalam semua masalah fiqh. Bahkan hadis ini boleh dikatakan setengah daripada syariat. Semua perbuatan tidak terlepas daripada 2 keadaan. Satu sengaja, yang kedua tidak disengajakan. Merangkumi kekeliruan, lupa dan dipaksa. Hadis ini menjelaskan perbuatan manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja tidak mendapat dosa. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja akan diberikan hukuman. Hadis ini juga disebutkan dalam tafsir ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Rajin baca Quran boleh sambung ni. Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu sembunyikannya, maka Allah akan mengadili kamu dengan apa yang kamu lakukan. Yuhasibkum. Allah akan menghisap. Yuhasibkum tu menghisap lah tu. Mengadili kamu dengan apa yang kamu lakukan. Ayat ini menyebabkan para sahabat berasa tertekan. Oleh sebab itu, beberapa sahabat telah mendatangi Rasulullah. Mereka berkata, kami dibebankan amal yang tidak sanggup kami memikulnya. Sesungguhnya seseorang antara kami dalam hatinya ada bisikan yang tidak disenangi. Sekalipun bisikan itu menjanjikan dunia. Nabi lalu menjawab, adakah kamu mengucapkan kalimah seperti yang mahu diucapkan Bani Israel, iaitu kami mahu mendengar tapi kami akan menentangnya. Oleh itu katakanlah kami mahu mendengar dan kamu dan mahu mentaati. Sam'an wa ta'atan kan. Makna apa yang sahabat ni bagi tahu Nabi ni, dia macam nak apa? Nak lopeh lah kan. Dari apa yang dia niatkan tu, sebab tak mampu nak buat ni macam ni kan. Lepas tu Nabi kata, adakah kamu mengucapkan kalimah seperti yang mahu diucapkan Bani Israel, iaitu kami mahu mendengar tapi kami akan menentang. Orang Israel macam tu kan. Kami mahu mendengar dan kami mahu Nabi kata, katakanlah kami mahu mendengar dan mahu mentaati. Perkara ini membuat mereka berasa tertekan dan mendiamkan diri, lalu Allah memberikan kelonggaran dan rahmatnya dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ayat ni pemujuk hati kan? Pemujuk hati. Artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia akan mendapat pahala atas usahanya dan mendapat seksa atas kesalahannya. Lalu dia berdoa, ya Tuhanku, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Inilah apa namanya, pemujuk hati kan. Kita berdoalah. Kita berdoalah agar Allah tak ambil kira maknanya. Janganlah seperti ayat tu kan. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia akan mendapatkan pahala atas usahanya dan mendapatkan seksa atas kesalahannya. Lalu dia berdoa. Inilah ni yang doa kita kena baca ni. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau tersalah.
Amanah Allah. Rasul baca selalu. Allah memberikan keringanan dan mansuh. Itu terhapuslah ayat yang pertama di atas. Ayat pertama di atas tadi tu, wa in tubdu ma fi amsikum aw tukhfu yuhasibkum bihilah tu lah. Ini ayat 284. Panjang li, lepas tu amanah Rasul. Amanah Rasul. Lepas tu sambung dah ni kan? Lepas tu sambung bawah ni la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi terubeklah hati, insya-Allah. Maknanya kita teruskanlah berdoa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Imam Baihaqi berkata bahawa Imam Syafi'i menyatakan Allah berfirman kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya merasa tenteram dengan imannya, maka orang semacam ini tidak berdosa. Itu sambung lagi kan, ada 3 tadi kan. Silap, lupa. Lepas tu terpaksa. Sambung dengan dipaksa ke atasnya. Jadi yang dipaksa tu Syafi'i ambil dah firman Allah, tapi dia tak sebut pula ayat apa kan? Surah apa, ayat apa kan? Tadilah sama ayat tadilah tu. Oh, yang amanah Rasul tu. Ujung dia lagi. Lepas Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir. Tu kan? Latin. Amanah Rasul ni yang terpaksa tu ya. Amanah Rasul 285, yang ni 286. Ini 286. Doa kita lah. Yang tu yang Imam Syafi'i petik tu. Kecuali orang yang dipaksa. Oh, firman Allah ni, Allah berfirman. Sambung ayat tu tadi ke? Tak, ini apa Ustazah, ada kaitan dengan hadis sebelum tu. Innallaha la tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Yang sebelum hadis kita baca ni. Hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas tu ya. Bukan itu. Sebelum pula. Hadis 39 ni. Yalah. Dalam hadis ni memang ada wa mastukrihu alaihi, tapi yang Imam Syafi'i ni yang Baihaqi ni kan memetik kata-kata Imam Syafi'i ni. Allah berfirman, kata Syafi'i kan, yang kecuali orang yang dipaksa. Tapi di sini dia tak nyatakan ayat tu ayat apa. Ayat berapa tak catat. Ayat surah apa, ayat berapa. Okey, seterusnya pengajaran. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau meninggalkan perintah Allah tanpa sengaja, baik kerana kekeliruan, lupa atau dipaksa, tidak akan dihukum di akhirat kerana situasi itu adalah kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah tidak membebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya atau menjadikan kita dalam kesulitan. Yang ketiga, diampuni dosa, bukan bererti terbebas daripada tanggungjawab lain. Misalnya, seorang yang tertembak kawan ketika berburu atau tembak orang Islam ketika berperang dengan orang kafir, maka ia tidak dibebani dosa, akan tapi diwajibkan membayar kafarah. Betul lah tu kan? Yang seterusnya yang ambil tanggungjawab ya. Seorang yang tidak melaksanakan solat kerana tertidur atau lupa, maka ia tidak berdosa, namun ia dituntut mengqada. Tadilah macam saya cakap ya. Mengqada solatnya ketika ia ingat atau terjaga daripada tidur. Lepas tu orang yang dipaksa untuk mengucapkan perkataan yang menjadikannya murtad tetapi hatinya penuh keimanan. Tetapi jika dia tetap teguh serta tidak mengucapkan perkataan tersebut hingga menyebabkan dia diseksa atau dibunuh, itu lebih mulia baginya, dan jika terbunuh ia mati syahid. Ini macam cerita Masyitan lah kan? Minggu lepas ke minggu sebelumnya? Belum. Harap jelas lah ya. Keseluruhan hadis ni
Adakah yang apa-apa yang nak dibangkitkan? Kalau tak, kita teruskan kepada hadis 40. Hadis 40 mengambil dunia untuk keselamatan di akhirat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW memegang belakang beliau lalu berkata, anak Sayyidina Umar kan, Allah pegang belakangnya. Lepas itu Nabi bersabda kepada dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul iza amsayta fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantazir masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dolat limau, bukan limau ya. Bukan limau cakap Melayu ya. Dalam tu bagi mautika tu mati kamu. Mau. Apa saya nak tengok dalamnya. Dalam PowerPoint yang saya sedia untuk saya print kan. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Tu Nabi masa Nabi pegang belakang Ibnu Umar tu, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ya. Nabi cakap macam tu, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Lepas tu Ibnu Umar ni, anak Sayyidina Umar ni menjawab, dia kata, jika engkau telah berada pada waktu petang, dan orang musafir lah kan, orang mengembara lah kan. Jika engkau telah berada pada waktu petang, maka janganlah dinantikan waktu pagi. Ni musafir tapi duduk ya berangan duduk bawah pokok misalkan musafir apa tu kan. Dia kata jangan dibiarkan masa berlalu macam tu saja sebab awak musafir. Ya. Lepas tu jika engkau berada pada waktu pagi maka janganlah nanti waktu petang. Lepas tu pergunakanlah waktu sihatmu sebelum sakit dan waktu hidupmu sebelum mati. Tu yang limautika tadi tu. Okey, itu terjemahan hadis. Huraiannya, okey, kita tengok huraiannya. Hadis ini mencakupi pelbagai jenis kebaikan dan nasihat. Kandungan hadis ini sebagai tapak untuk tidak terlena di dunia. Kerana setiap Muslim tidak sepatutnya menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang kekal abadi. Jangan bersifat tamak dan berlebih-lebihan. Ambillah sekadar keperluan saja. Itu pun untuk menjadi bekalan dalam perjalanan menuju akhirat. Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf dalam Syarah Bukhari berkata bahawa Abu Zinad berkata, macam-macam nama kan? Hadis ini bermakna menganjurkan agar sedikit bergaul dan sedikit berkumpul dengan orang-orang awam serta bersikap zuhud kepada dunia. Abu Hasan berkata, maksud daripada hadis ini ialah orang asing biasanya sedikit berkumpul dengan orang lain. Sebab tadi tu apa? Pengembara kan? Tak sampai nak bergaul dengan orang lain dah. Dia bergaul dengan tak ramai orang lah. Sehingga dia terasing daripada mereka kerana hampir-hampir dia hanya berkumpul dan bergaul dengan orang-orang ini sahaja. Dia menjadi orang yang merasa lemah dan takut. Begitu juga seorang pengembara, dia hanya mahu melakukan perjalanan mengikut kekuatannya. Dia hanya membawa beban yang ringan agar dia tidak dibebani untuk menempuh perjalanannya. Dia hanya membawa bekal dan kenderaan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahawa sikap zuhud, arti zuhud kita dah dapat itu kan. Sikap zuhud terhadap dunia dimaksudkan untuk dapat sampai kepada tujuan dan mencegah kegagalan. Tetapi seperti halnya seorang pengembara yang hanya membawa bekal sekadarnya agar sampai ke tempat yang dituju. Begitu pula halnya dengan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini hanyalah memerlukan sekadar bekal untuk mencapai tujuan hidup. Pengajaran. Ada ketikanya Rasulullah SAW menyentuh anggota badan orang yang dinasihati ketika menyampaikan amanat atau ilmu. Dia sayanglah ke anak Sayyidina Umar tu. Kaedah ini harus digunakan oleh para pendidik.
kita lah tu. Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku cara bertasyahud sambil memegang tapak tanganku. Oh, dia mengajar syahud. Tasyahud dia syahadah lah kan. Tasyahud ni yang kita dalam sembahyang tu, syahadah dalam sembahyang tu kan. Dia tunjukkan, dia pegang tapak tangan, dia tunjukkan ya. Lepas tu yang kedua, dunia ini sementara dan akhirat itu kekal abadi. Firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati semua. Namun tiada seorang pun yang akan mengetahui ajal mautnya. Itulah. Kenapa ya Allah tak bagi tahu bila kita nak mati? Itu adalah ujian kepada hamba-Nya. Sama ada kita ni betul-betul beriman atau sebaliknya lah. Kalau tak lama dah nak mati kan, buatlah bagus-bagus kan, tapi masa tak terkonang tu lupa segala kan. Jadi memang Allah rahsiakan bila seseorang itu mati kan. Namun tiada seorang pun yang akan mengetahui ajal mautnya. Yang ketiga, dunia hanyalah jambatan yang akan menghubungkan kita ke akhirat. Firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya ataupun yang sementara kan. Yang keempat, gunakan kesempatan masa hidup untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa muda sebelum masa tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Yang kelima, hendaklah segera melakukan kebaikan. Banyak melakukan ketaatan dan jangan menunda pekerjaan. Yang keenam, berzuhudlah terhadap dunia. Dalam arti kata bukan meninggalkan usaha, tapi berwaspada terhadap dunia agar tidak melupakan akhirat. Okey. Dan yang ketujuh, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dan sentiasa takut dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, berwaspada terhadap orang yang berperilaku buruk. Yang ke-9, perbuatan yang bersifat duniawi wajib dilakukan jika mampu memenuhi keperluan untuk mendapatkan akhirat. Jangan, tak adalah buang dunia, makan pun tak nak kan. Makan ni kata dia dunia. Tak boleh dah sampai macam tu kan. Yang ke-10, kita nak bersikap profesional antara dunia dengan akhirat. Maknanya dunia kita tak lupakan, tapi akhirat lebih diutamakan. Jadi itulah hadis yang ke-40. InsyaAllah 2 lagi minggu depan pula. Okey. 41 dan 42. Ini bonus kan? Hadis tu 40. Tapi ada bonus. Minggu depan tu kan ada majlis apa? Baca Yasin. Baca Yasin dan pukul 12.30 kita ada jamuan kesyukuran. Oh, baca Yasin. Ya, yang kita buat kat Katilia. Itulah baca Yasin, lepas tu baca hadis ni kau kali. Tak. 41, 42 tu. 41, 42 ni kita kat rumah macam ni lah. Oh. Baca Yasin dekat rumah lah. Kat rumah lah. Oh, baca Yasin kat rumah. Di sana tu kita boleh makannya. Oh, tak tahu cerita. Ada cerita macam tu, nanti tak baca Tak baca lah tu. Sebelum keluar senarai tu kan leha buat kan. Sebelum keluar senarai tu ada saya cerita. Oh. Kita buka kelas macam ni lah, tapi hadis saya 2 ya, 41, 42. Kan? Lepas baca hadis tu minta bedah lah, ketua I baca Yasin, doa selamat. Kesyukuran dan doa selamat. Jamuan tu jamuan kesyukuran. Mana saya dah selesai 2 urusan. Satu dulu usrah. Tak buat pun, tapi ni kelas hadis ni insya-Allah kita buat lah. Tapi itulah jemputlah semua. Mana yang tak dapat tu macam mana nak buat kan?
Tapi Sebab saya ada baby itu. Sebab anak Hmm. saya dia dah mula kerja tapi dia tak hantar lagi kat babysitter sebab hanya beberapa hari. yalah. Ha. Lain kali lah Kalau pula ada orang mana boleh terdapat. jaga, saya pergi nanti. Datin Ani boleh datang ke? Tadi Ani ni Datin Ani. Saya pun dah miss tu. Bila tu? Saya tak baca pun. Lagi Rabu depan. kopi kebun Kita ya. buat kelas yang biasa pukul 8. Kita tak cuti lah insyaAllah. Pukul 8 tu kita baca 2 hadis yang last kan. Apa nama ni? Dah baca hadis tu kita baca Yasin. Yasin ni kita doa selamat. Doa selamat lah untuk kita kan dan keluarga kita. Lepas tu pukul 12.30 kita pergi ke Katilia untuk jamuan makan nasi Arab. Nasi Arab Syamsi. Jadi ke Katilia tu, ke nasi Arab tu kita makan nasi Arab lah. Tapi kelasnya berjalan pagi macamnya. Macam Kak J kan. Apa nama ni 12.30 tu insya-Allah dia boleh sampailah dari PD. Datin Ani pun boleh sampai insya-Allah lagi tampil. Kan? Ustazah. Ya. Ustazah, nasi dam syik tu kat mana? Ada 2 kan? Bukan yang jalan Taman Guru tu. Dia kat Katilia. Kan dulu Datin Zakiah kan buat kenduri kat Katilia. Dia yang depan tu dia. Depan tu. Kedai depan tu. Kedai depan kita masukkan simpang Ampek nama tu. Ada Simpang traffic Ampek tu kan. Nampak dah kedai sebelah kanan. Kita dari jalan tu memang kita dah nampak dah. Okey, kita tutup. Cantik tempat. Okey, kita tutup majlis.